Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kuliah yang ketujuh ini akan membincangkan konsep kekurangan dan persaingan. Konsep ini timbul kerana pertama sekali ialah kebanyakan barangan dan faktor-faktor pengeluaran adalah terhad dalam segi penawarannya. Saya ambil contoh beginilah, dalam barang-barang penggunaan, iaitu barang yang kita guna untuk kesejahteraan kita. Seperti dekat sekolah kita lihat, contohnya ialah kalau pergi kantin ada nasi lemak kan? Ada orang jual nasi lemak kat kantin, ada jual nasi lemak. Kantin itu hanya menjual 10 pinggan. Tetapi pelajar dalam kelas kamu ada 40. Semua nak makan nasi lemak. Jadi apabila kamu pergi ke kantin, orang akan berebut untuk beli nasi lemak itu kerana dia ada 10 aja. Jadi 10 orang aja yang akan dapat. Jadi ini berarti bahawa nasi lemak itu adalah terhad dari sejumlah penawarannya. Dan kita sebut barang nasi lemak itu adalah barang ekonomi. Kenapa? Apabila yang 10 orang ini dapat makan nasi lemak, yang 30 orang tidak dapat makan nasi lemak. Faham tak? Kalau kita ambil contoh yang lain lah, yang lebih besar lagi, di kawasan perumahan saudara-saudari ada banyak rumah, bukan? Rumah itu dijual dan pemajunya telah pun letakkan harga. Mungkin rumah teres 2 tingkat harganya cuma 40,000. Itu terlalu murah itu. Dia cakap terlalu murah. Orang akan berebut. Yang minta akan ramai. Jadi tidak semua orang akan dapat rumah itu, bukan? Jadi ini berarti rumah itu adalah barang ekonomi kerana dia terhad dari jumlah barangannya. Penawarannya terhad. Tidak semua barang itu boleh dianggap sebagai barang ekonomi kerana ada di antaranya yang penawarannya tidak terhad. Saya ambil contoh udara. Apabila kita bernafas dengan udara yang ada dalam alam sekitar kita, kita tidak, pada masa yang sama, kita tidak menghalang orang lain juga untuk bernafas. Kenapa? Kerana udara itu dari segi penawarannya terlalu banyak, tak terhingga. Orang tidak perlu membayar udara itu untuk dia bernafas. Tapi dalam satu ketika tertentu, macam oksigen lah. Udara ni dalam dia ada oksigen. Kita bernafas dengan oksigen dia. Tapi kadang-kadang dalam keadaan tertentu, oksigen yang ada udara itu menjadi barang ekonomi. Kerana apa? Sebagai contoh, dalam satu bilik yang tertutup, tidak ada udara yang keluar masuk, dalam bilik itu terlalu ramai orang, dan pengambilnya kita nak bernafas pun susah. Kerana apa? Kerana apabila kita bernafas, kita menggunakan oksigen itu dalam udara itu, dia akan menghalang orang lain untuk menggunakannya kerana penawarannya terhad.
tidak ada udara lain masuk. Bukan. Begitu juga dengan air. Kalau kita tengok air di sungai, tak ada siapa pun yang kisah. Air berjalan macam biasa saja, tidak ada masalah yang lain. Orang tidak berebut untuk ambil air daripada sungai. Kenapa? Karena air sungai itu tidak terhad. Jadi konsep kekurangan ini adalah berkaitan dengan penawaran dia. Sama ada penawaran dia terhad atau tidak. Saya ambil contohlah yang kedua. Dalam faktor pengeluaran, kita bincang tentang faktor pengeluaran dalam kuliah yang lepas. Sebagai seorang buruh, katakan seorang buruh itu dia mahir dalam mengeluarkan perabot, dan juga dia mahir dalam membuat rumah. Jadi kalau tenaga buruh ini digunakan untuk mengeluarkan perabot, maka buruh ini tidak boleh digunakan untuk membuat rumah. Pasal tenaga buruhnya adalah terhad. Nampak tu? Jadi tenaga buruh itu ialah satu barang yang mengalami kekurangan kerana penggunaannya banyak, tapi jumlah penawarannya adalah tidak banyak. Ada ataupun terhad, bukan tidak banyak. Istilahnya ialah terhad. Jadi suatu barang itu boleh dianggap sebagai barang ekonomi kalau penawarannya terhad. Begitu juga dengan modal ataupun alat-alat machinery yang digunakan dalam satu proses pengeluaran. Kalau alat itu boleh digunakan untuk berbagai-bagai jenis pengeluaran, tapi dia hanya dalam satu masa, dia hanya boleh digunakan untuk mengeluarkan satu barangan yang tertentu saja. Jadi ini berarti barang machinery itu adalah satu barang yang terhad, mengalami kekurangan akibat supply penawaran yang terhad. Sebab penawaran yang terhad ini dia akan mengalami kekurangan. Dan konsep yang kedua ialah konsep persaingan. Persaingannya ialah macam ambil contoh tadi, modal, machinery tadi, alat-alat jentera tadi, dia boleh digunakan untuk berbagai-bagai pengeluaran, jenis pengeluaran barangan. Jadi barang-barang yang lain akan compete, akan bersaing untuk menggunakan jentera tadi. Begitu dengan buruh. Kalau dia punya kemahiran yang berbagai, jadi perabot pun nak, buat rumah pun nak. Jadi dua industri ini akan bersaing untuk dapatkan penggunaan buruh itu pun. Jadi ada persaingan di situ. Saya ambil contoh yang awal tadi, nasi lemak. Oleh sebab dalam contoh saya tadi ialah nasi lemak tu ada 10 pinggan aja. Yang nak beli, yang nak makan adalah 30, dalam 40. Jadi 40 ini bersaing untuk dapatkan nasi lemak tadi. Jadi persaingan itu berlaku. Jadi dalam konsep ekonomi, apabila penawaran barang itu terhad, maka barang itu adalah barang ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari segi catatannya begini je lah. Barang ekonomi berada di sini. Kenapa barang ini? Ini kerana penawarannya terhad.
Di sini barang percuma. Kenapa? Kerana penawarannya tidak terhad. Contoh, udara. Ini udara. Ataupun oksigen yang digunakan, yang ada dalam dunia kita atau dalam sekitar kita. Jadi di sini tidak ada harga. Orang tidak perlu membayar untuk dia bernafas. Tetapi di sini, oleh sebab barang itu telah terhad, maka orang yang ingin menggunakan barang tersebut akan terpaksa membayar kerana dia terhad. Jadi di sini ada persaingan untuk menggunakan barang ini, dan sini tidak ada persaingan. Dan dalam satu masa kita dapati ada barang-barang lain yang berada di sini, di tengah-tengah, di dalam rajah ini. Kenapa? Kalau barang udara ni, kita ambil udara ni, dia letak di dalam satu, saya ambil contoh tadi, satu bilik yang padat, yang tidak ada udara keluar masuk. Dia berubah menjadi satu barang ekonomi. Macam kalau hospital yang pakai oksigen itu. Apabila orang itu menggunakan oksigen, mesin itu digunakan untuk menggunakan oksigen itu, maka orang lain tidak dapat menggunakan oksigen yang ada dalam mesin itu. Dia boleh jadi barang percuma. Barang bergerak menjadi barang ekonomi. Begitu juga dengan barang ekonomi, boleh jadi satu masa nanti dia akan boleh menjadi barang percuma. Saya ambil contohlah yang biasa kita lihat. Saudara-saudari perasan tak, kalau hari raya, keadaan highway macam mana? Keadaan highway akan jadi padat, bukan? Sesak. Kerana apa? Terlalu banyak kereta yang nak menggunakan jalan itu. Jadi orang akan bersaing untuk menggunakan perkhidmatan jalan raya tadi. Tetapi dalam hari biasa, hari biasa mungkin hari Ahad pagi, orang tak ada pergi kerja, masing-masing duduk rumah, dan jalan raya macam mana keadaannya? Lengang, bukan? Lengang. Jadi apabila jalan raya lengang, kita menggunakan jalan raya dengan secara relax saja, bukan? Tidak perlu membayar. Nampak tu? Nampak bezanya? Jadi satu barang itu boleh satu masa menjadi barang ekonomi, dan satu masa dia boleh menjadi barang yang menuju ke arah barang cuma. Kalau tengok jalan raya lah saudara-saudari, kalau masa hari raya, hari perayaan, baik Chinese New Year, baik Deepavali, hari kemerdekaan, highway padat. Apa yang berlaku? Banyak aksiden, kan? Kerana ketidaksabaran, masing-masing nak cepat, berlaku aksiden. Tapi kalau hari biasa, orang tidak jalan raya lengang, orang membawa kereta secara rehat, relax.
Jadi dia tidaklah apa dan tidak perlu perlu membayar barang tersebut. Jadi konsep barang ekonomi ini ada kaitan dengan masalah kekurangan. Dan yang kedua, masalah persaingan. Barang itu boleh digunakan untuk berbagai-bagai tujuan dan ramai pengguna yang banyak permintaannya. Jadi dengan sendirinya barang itu akan mempunyai harga, orang akan sanggup membayar wang untuk mendapatkan barang tersebut. Faham tu? Faham tak? Jadi konsepnya mudah bukan? Kehidupan kita. Saya nak tunjukkan saudara-saudari, ini tunjukkan dalam ini keadaan hidup kita tahu saudara-saudari. Bukan satu benda yang asing dalam dunia kita. Ini kehidupan kita setiap hari yang berlaku. Kita akan berhadapan dengan keadaan tersebut, jenis barangan tersebut. Jadi kalau barang itu adalah barang percuma, berarti barang itu tidak ada had dari segi penawarannya. Sesiapa boleh dapat, ataupun tidak ada orang meminta barang itu. Jadi tidak permintaannya tidak wujud, tapi penawarannya wujud. Macam saya cakap tadi, contoh air sungai. Air sungai di Batu Pahat mengalir dengan selesa, tidak ada masalah apa-apa. Jadi inilah saya katakan bahawa ekonomi itu mengkaji tentang kelakuan kita. Jenis barangan yang kita gunakan itulah kelakuan kita. Kalau barang ekonomi kita sanggup membayar kerana masalah kekurangan dan wujudnya masalah persaingan untuk mendapatkan barang tersebut. Jelas ni saudara-saudari. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu. Kuliah yang akan datang kita akan cerita tajuk yang lain. Terima kasih. Banyak-banyak.